Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada malam ini kita dapat bertemu secara live yang mana pada malam ini kita akan menyambung kembali ulang kaji Iqra. Ulang kaji Iqra masih lagi menggunakan Iqra ni, Iqra Al-Quran, Al-Furqan, Iqra Al-Furqan, Iqra dan makhraj huruf. Jadi Iqra ni adalah cara cepat belajar membaca Al-Quran yang disusun oleh Ustaz Abu Muhammad As-Sa'adi. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi seperti mana yang telah maklum, Iqra ni adalah bacaan-bacaan asas yang mengajar kita tentang baris, huruf, makhraj, dan pengenalan huruf-huruf, di mana yang mana kedudukan huruf itu berada di awal kalimah, di tengah kalimah, di akhir kalimah, dan juga bacaan panjang mat, alif mat, waw mat dan ya mat. Jadi tak dapat tidak, kita sebagai pembaca Al-Quran pastikan kita belajar daripada bawah. Pastikan kita belajar daripada bawah. Iaitu Iqra lah. Jadi sesuai sangat Iqra ni untuk kita yang baca Quran ni bermula daripada bawah. Tak kira lah belajar Quran ke, belajar apa sekalipun, pastikan kita belajar daripada asas. InsyaAllah kita belajar step by step, barulah kita akan faham, barulah kita akan dapat kuasai, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni kita sambung pula muka surat yang ke berapa. Kita tengok lah. Okey, muka surat. Baik, malam ni kita sambung muka surat 97. 97 iaitu Iqra 4. Iqra 4. Yang mana yang nak tengok Iqra sebelum ni, Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, bolehlah tengoklah di YouTube, channel YouTube iaitu Kelas Quran Tajwid. Saya dah upload di YouTube ataupun tengok balik di rakaman di page ini, siri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi malam ni masuk siri yang ke-7 insyaAllah, iaitu Iqra 4 lah. Iqra 4 maknanya naik sikit insyaAllah. Semua sampai Iqra 6 lah. Jadi ada lagi 4, 5, 6, ada lagi 3 lah masuk yang ni. Baik. Okey, kita teruskan dengan Iqra 4. Okey, yang pertama sekali dia masih lagi ulang. Dia masih lagi ulang berkaitan dengan makhraj. Sebab apa raja ulang sangat ni? Ya, Iqra 1 pun dia ada dah bab makhraj, gambar rajah macam ni lah, sebiji macam ni. Iqra 2, nak Iqra 2 pun dia ada juga makhraj ni, makhraj huruf. Nak Iqra 3 pun ada juga, Iqra 4 pun ada juga. Sebab apa diulang-ulang? Baik. Kaedah dia kata, perkara yang diulang-ulang itu menunjukkan perkara itu adalah penting. Setiap perkara yang diulang-ulang berulang-ulang kali menunjukkan perkara itu sangat penting. Jadi sebab itulah bab makhraj huruf ini diulang-ulang. Kerana apa? Kerana bab makhraj ini adalah satu bab yang agak penting, yang paling penting lah dalam belajar, dalam proses untuk kita belajar Al-Quran. Bab makhraj ni jangan kita pandang remeh, jangan kita pandang rendah.
Ni agak sebab apa? Sebab ramai yang baca Quran tu kadang-kadang sebutan dia tak tepat. Sebutan dia tak tepat. Hamzah dia kata ain, ha pedas dia kata ha, kha dia kata qaf. Bunyi dia tu kadang-kadang nak sama. Qaf dia kata kaf. Apa lagi? Sin dia kata sad. Tha dia kata sin. Zai dia kata zal. Sebab apa jadi macam tu? Sebab makhraj huruf lah. Sebab kita tak ambil berat tentang makhraj huruf. Baik, jadi kita ulang sekali lagi makhraj huruf. Jadi ni gambar rajah dia lah. Di bahagian halqum ada 6 huruf bahagian halqum, 2 di atas, 2 di tengah, 2 di bawah pangkal. Bahagian lidah, bahagian lidah banyak sikit. Pangkal ada 2, qaf kaf tengah lidah, jim shin ya, dot sepanjang tepi lidah, alif waw ya di rongga mulut hingga rongga kerongkong. Nun lam ra bahagian lidah keras. Ta dal ta bahagian belakang hujung lidah tekan belakang gigi kecil atas. Tha dal dha bahagian hujung lidah dikeluarkan sedikit, hujung gigi tu sentuh hujung lidah. Zai sin sad hujung lidah tekan belakang gigi kecil bawah. Mim ba waw fa bahagian bibir. Tu. Kemudian kita baca sikit. Dia kata 5 tempat keluar huruf. Yang ni dah kita baca banyak kali dah. Jadi berulang-ulang supaya kita ingat. Dan nak menunjukkan kata bab makhraj huruf ni penting. 5 tempat keluar huruf ataupun yang dipanggil makhraj. Yang pertama rongga mulut dan kerongkong, iaitu alif waw ya, huruf mat. Alif waw ya nah. Ni rongga mulut hingga rongga kerongkong sini. Tempat keluar huruf mat alif waw ya. Yang kedua bahagian kerongkong ataupun bahagian halqum ada 6. Ni sini bahagian halqum ataupun kerongkong lah. Ni sinilah. Yang ketiga bahagian hidung, nun dan mim ataupun kawasan dengung di sinilah. Rongga hidung. Yang keempat bahagian bibir mulut ada 4. Ni bahagian bibir mulut ada 4 ni. Ni mulut kita ni, bibir ni. Ada 4, mim ba waw fa. Bahagian lidah, lidah ni banyak sikit ada 18 huruf di bahagian lidah. Ni di pangkal lidah, tengah lidah, tepi lidah. Ni dengan ujung lidah lagi keras, ujung lidah dengan belakang gigi kecil atas, ujung lidah dikeluarkan sedikit, ujung lidah tekan belakang bawah ni. Ada 18. Kemudian dia kata nota untuk menentukan kedudukan makhraj huruf. Adik dia kata adik perlu mematikan huruf tersebut. Contoh dia, kita nak tahu makhraj ba, kita kena matikan ba itu. Hamzah fathah, ba sukun, ab. Maka makhraj ba adalah di bibir. Baik. Habis. Kemudian seterusnya muka surat 99, Iqra 4 lah. Iqra 4. Okey, arahan dia. Okey, tengok yang atas tu. Okey, atas sekali dia kata baris tanwin di atas. Baris tanwin di atas ataupun fathatain. Fathatain baris tanwin atas fathatain. Arahan. Dia kata arahan. Jadi kita nak buat apa pun kena ikut arahan. Contohnya arahan daripada kerajaan sekarang, sila ikut SOP. Tu arahan tu. Jadi kita kena ikut lah. Lagi tak lari daripada landasan yang betul. Kita kena ikut arahan. Baik, arahan dia cara bacaan. Cara bacaan adalah seperti sebutan huruf nun sakinah. Jadi baris tanwin baris atas ni, tanwin baris 2 di atas. Bunyi dia, sebutan dia sama lah. Sama seperti nun mati, nun sakinah. Contoh dia kata hamzah fathatain, bunyi dia an. Bunyi dia an, tapi bentuk dia fathatain. Bunyi dia an. Sama lah dengan hamzah fathah nun sukun an. Dua-dua ni bunyi an lah. Hamzah fathatain berbunyi an. Hamzah fathah nun sukun pun bunyi an juga.
Jadi dalam setengah kitab dia kata sama lah. Nun mati dengan tanwin tu adalah benda yang sama. Cuma bezanya adalah bentuk tulisan. Tanwin bentuk dia macam ni. Kalau nun mati bentuk macam ni lah. Ya. Kalau kita eja dah macam ni lah. Bunyi dia sama. Makhraj dia pun sama lah. Makhraj tanwin itu adalah makhraj nun mati. Tu. Ba fathatain bunyi ban. Ba fathah nun sukun bunyi ban juga. Sama. Tanwin dengan nun mati tu benda yang sama. Tu. Cuma beza tulisan lah. Kalau tanwin dia baris dua. Kalau nun mati nun sukun tu lah. Nun mati. Pastikan kita jangan keliru lah. Jangan kata ni tak penting lah. Sebab ni ada kaitan dengan hukum ittiqas sakinah nanti. Kalau yang ni kita tak faham, bila kita naik tinggi sikit, kita akan jumpa hukum nun iwad ataupun ittiqas sakinah, bertemunya dua yang sakin. Masa tu baru kita tahu ini adalah penting ke tak penting ni. Jadi pastikan yang bawah-bawah semua ni nampak macam budak tadika, tapi dia ada kaitan dengan pelajaran yang tinggi-tinggi nanti. Jangan kita buat mudah. Kita kena belajar semua lah. Daripada asas, rendah ataupun dan pertengahan dan juga yang tinggi. Kena belajar semua. Barulah kita ni dinamakan pembaca Al-Quran yang berilmu. Bukan baca tu pakai ikut sedap mulut. Okey, yang pertama kita baca macam itulah. Baca turih tanpa dipanjangkan. Jadi yang ni pula dia masuk baris atas dua lah. Fathatain nama dia. Baris atas dua maksudnya fathatain. Bahasa Arab panggil fathatain. Dua baris di atas. Okey. Kita cuba baca. An, ban, tan. Jangan panjang lah. An, ban, tan. Tak boleh panjang. Tak boleh panjang. Sebab di sini tidak ada mat. Sebab ada juga pelajar-pelajar saya yang sekolah rendah tu, bila baca tu kadang-kadang jadi panjang. Jadi kita orang yang tahu ni kena tegur lah. Tu. Walaupun kita bukan guru sekalipun, kita waris mak ayah, kalau kita dengar anak kita baca salah, kita kena tegur. Janganlah kita biar dia melakukan kesalahan tersebut berpanjangan. Tak boleh, kita kena tegur. Okey. An, ban, tan, san, jan, han, khan, dan, zan, ran, zan, san, shan, صان ضان طان ضان عن غان فان قان كان لان man, nan, wan, han, yan. Okey. Muka surat yang seterusnya, muka surat 100. Masih lagi dalam Iqra 4. Muka surat 100, Iqra 4. Tajuk yang sama, iaitu baris tanwin di atas. Baris tanwin di atas. Okey. Kemudian dia kata arahan dia bezakan, dia suruh kita beza nah. Dia suruh kita bezakan yang mana baris atas, yang mana baris satu, yang mana baris fathah, yang mana baris fathatain nah. Bunyi dia pun tak sama. Kalau fathah contoh di sini a, kalau fathatain an. Jadi aan, bunyi dia beza nah. Kalau a tu baris atas satu saja. Kalau an baris atas dia dua. Aan, baban, tatan. Tu. Sasan, jajan, hahan, khakhan, dadan, zadan, raran, zazan, sasan, shashan, sasan, dadan, tatan, dhadan, a'an, ghagan, fafan, qaqan, kakan, lalan, maman, nanan, wawan, hahan, yayan. Baik. Itulah cara beza dia lah. Kalau baris satu dia bunyi dia lain. Baris dua dia bunyi dia lain lah. Pastikan yang ni kita dah settle lah, dah beres dah. Kalau yang ni pun kita tak erti lagi, ni asas, semua ni asas ni. Yang asas. Kalau yang ni pun kita tak erti lagi, kena ni lah, kena ulang balik lah. Kena belajar sampai erti lah.
Tu dah. Lagi tak erti jangan duk ubah benda yang atas. Tu cara belajar lah. Bukan kita belajar nak cepat habis. Kebanyakan orang ni dia mengaji nak cepat habis. Dia tak kira erti kan tak erti, dia kira habis tak betul tu cara tu. Kita kena belajar daripada satu bab ke satu bab. Jangan pindah ke bab yang baru selagi mana kita tak faham, kita tak erti, kita tak kuasai bab yang tu yang kita dah baca tu. Salah, ulang balik, ulang sampai kita baca lancak semua. Barulah kita ubah ke halaman yang lain. Tu baru betul. Barulah bila kita khatam nanti kita boleh baca balik. Kalau kira cepat nak habis tu, bila khatam tadi, bila kita ulang balik baca, duk baca salah situ sebab apa dia gitu. Sedangkan dia khatam lah. Sebab dia kalut nak habis. Baca tu kira kalut nak habis. Bukan baca tu nak bagi betul. Dia kira kalut nak habis. Tu banyak yang terjadi begitulah. Budak-budak lain itu yang saya duk tegur tu. Kita belajar biar lambat sikit tak apa. Sebab syarat mengaji memang lama. Dia tak boleh kalut mengaji ni, tak boleh kalut-kalut, tak boleh gopur-gapah. Kena sabar, pelan-pelan, cermat-cermat, insya-Allah. Ni kita kalut-kalut nak pergi mana? Kita yang rugi. Masa dah habis, kan? Tapi tak boleh kuasai juga. Okey. Kita nak orang yang kita nak berkualiti, kualiti bacaan, bukan nak kuantiti. Okey, seterusnya. Masih lagi Iqra 4 muka surat 101. Masih lagi tajuk baris tanwin di atas 2. Baris tanwin di atas. Baris 2 di atas, yakni tanwin tanwin fathatain. Penilaian, dia kata penilaian, dia nak nilai pula lah. Jadi dia suruh beza, dia nak nilai pula. Baca dengan lancar, dia nak yang tu lah, dia suruh baca. Lepas tu pula dengan lancar, ada kait. Baca tu dengan lancar, jangan baca gagap. Kalau gagap kena ulang balik sampai lancar. Barulah dinamakan betul-betul belajar. Bukan belajar rancak kata rancak ubah. Yang ubah itu orang yang lancak sahaja. Yang tak lancak duduk situlah, baca sampai lancak, baru boleh ubah. Tu sistem yang betul. Okey, seterusnya. Okey, yang mana baris 2 bunyi lain baris 1 bunyi lain. Bunyi baris 2 ada bunyi lain sikit. Contoh di sini ahada, ahadan, beza ni da ni dan. Ahada, ahadan, tabaqa, tabaqan, rajulan, rajulan, sanata, sanatan, ainaba, ainaban, yauma, yauman, hudan, tuwan, binaan, jami'an, kathiran, saghiran, mutasyabihan, miqatan, wafakihatan. Okey, seterusnya. Pastikan kita boleh beza bunyi fathatain dan fathah. Okey, seterusnya dia kata baris tanwin di bawah. Baris tanwin di bawah tanwin kasratain nama dia. Baris tanwin baris 2 di bawah dinamakan kasratain. Kasratain. Tu. Baik, yang tadi baris atas 2 fathatain ataupun baris atas di 2 baris atas 2. Yang ni baris bawah 2 yang dinamakan bahasa Arab kasratain. Okey. Baik, dia kata arahan. Arahan cara bacaan adalah seperti sebutan huruf nun sakinah. Sekali lagi. Cara bacaan adalah seperti sebutan huruf nun sakinah, iaitu nun mati. Contoh, hamzah kasratain bunyi in. In bukan n in. Hamzah kasratain bunyi in. Hamzah kasrah, nun sukun bunyi in. Jadi sama, bunyi dia sama. Sebab tu dia kata cara bacaan adalah seperti sebutan nun sakinah. Bunyi dia sama. Sama sebiji. Sebab tu dia buat sama dengan. Dalam kitab tajwid yang lain dikatakan sama. Nun mati dengan tanwin tu benda yang sama. Tu. Cuma tulisan itu berbeza. Tulisan berbeza tapi bunyi dia sama. Hamzah kasratain bunyi in. Hamzah kasrah nun sukun bunyi in. Bunyi dia sama, in. Cuma beza tulisan sahaja. Ba kasratain bunyi bin. Ba kasrah nun sukun bunyi
bin. Jadi sama. Sama lah. Nun mati dengan tanwin ni benda yang sama. Benda yang sama. Bunyi dia sama. Cuma beza bentuk tulisan sahaja. Okey, kita cuba baca tengok. In, bin, tin, thin, jin, hin, khin, din, zin, rin, zin, sin, shin, sin, din, tin, zin, ain, ghin, fin, qin, kin, lin, min, mim, min, nin, win, hin, yin. Baik, ini adalah bacaan yang asas yang perlu kita kuasai. Kalau yang ni pun kita tak erti, masalah. Nak baca Quran jadi masalah. Okey, seterusnya muka surat 103. 103. Arahan dia, bezakan. Masih lagi dalam tajuk baris tanwin di bawah. Bezakan. Dia suruh kita bezakan. Macam tadilah. Bezakan. Kalau bunyi kasrah sahaja, bunyi dia lain. Kalau kasratain, bunyi dia lain. Tak sama lah. Okey, kita cuba baca. I-in. Bibin. Titin. Thithin. Jijin. Hihin. Khikhin. Didin. Zidin. Ririn. Zizin. Sisin. Shishin. Sisin. Didin. Titin. Zizin. Ai'in. Ghirin. Fifin. Qiqin. Kikin. Lilin. Mimin. Ninin. Wiwin. Hihin. Yiyin. Baik, itulah cara bacaan kasrah dan kasratain. Bunyi dia ada beza lah. Pastikan yang ni semua kita boleh kuasai. Kalau yang ni pun kita duk pening lagi, payahlah. Bila kita naik Quran jadi susah sikit. Pastikan kita betul-betul lancar, barulah kita ubah ke muka surat yang seterusnya. Baik, kemudian seterusnya ke surat 104. 104 masih lagi dalam Iqra 4. Baik, tajuk yang sama, baris tanwin di bawah. Ataupun dinamakan kasratain. Okey, dia kata penilaian. Tadi dia ajak lah. Jadi dia nak nilai pula. Baca dengan lancar. Dia suruh kita baca, lepas tu pula dia kait dengan lancar. Jangan gagak. Baca tu bagi lancar. Selagi gagak, kena ulang sampai lancar. Okey, kita cuba baca tengok. Baris atas 2 bunyi macam mana, baris bawah 2 bunyi macam mana. Beza lah. Okey. Ahadin. Khitabin. Kadhibin. Azabin. Salihin. Syai'in. Safaratin. Rasulin. Muta'in. Karimin. Makinin. Aminin. Yawma'idhin. Bidhaninin. Syaitanin. Baik, nampak tak bunyi dia macam mana? Kasratain bunyi dia macam mana? Yang ada huruf mat waw panjang tak? Kena panjang 2 rakaat. Ada alif mat panjang 2 rakaat. Ada ya mat panjang. Ada ya mat kena panjang. Bunyi kasratain dia macam mana? Yaw, waw sukun jangan panjang. Jangan panjang, baca pendek. Ya mat panjang. Syai pendek, ya sukun pendek. Ta panjang, ada alif mat. Jadi ni semua ni tajuk ni dah kita dah belajar lah. Di sini cuma dia nak nilai lah, Sebab tu dia suruh kita baca lah. Kalau yang ni pun kita duk masih gagal lagi, kita kena ulang sampai kita berjaya kuasai sebutan asas ni. Kalau tak boleh jangan ubah lah. Kalau tak boleh jangan ubah ke muka surat seterusnya. Kena baca sampai betul semua. Tu barulah kaedah
belajar yang betul. Jangan baca tu cepat nak habis. Cepat nak habis, nanti kita ulang balik duk baca macam tak erti juga. Kita tak mahu macam tu. Kita nak kualiti bacaan. Kita tak mahu kuantiti. Okey, seterusnya. Seterusnya baris tanwin di hadapan. Tajuk dia atas ni. Baris tanwin di hadapan ataupun dhammatain. Arahan dia, cara bacaan adalah seperti sebutan huruf nun sakinah. Samalah macam fathatain tadi. Kasratain dan dhammatain pun sama juga. Cara bacaan dia sama seperti nun sakinah. Bunyi dia tu sama. Bunyi dia sama, sebutan dia sama. Bentuk dia saja, tulisan dia tak sama. Bunyi dia sama lah. Tu dia kata contoh. Hamzah dhammatain bunyi un. Bukan on. Bukan on. Nak un. Un. Hamzah dhammatain un. Sama lah dengan hamzah dhammah nun sukun un. Bunyi dia sama. Bunyi dia sama. Jadi nun mati dengan tanwin tu benda yang sama lah. Benda yang sama. Ba dhammatain bunyi bun. Sama lah dengan ba dhammah nun sukun bun. Jadi nun mati dengan tanwin tu benda yang sama. Cuma beza pada tulisan. Okey, kita cuba baca. Un, bun, tun, thun, jun, hun, khun, dun, zun, run, zun, sun, shun, sun, dun, tun, dhun, un, ghun, fun, qun, kun, lun, mun, nun, wun, hun, yun. Okey. Tu adalah asas. Okey, seterusnya. Okey, masih lagi dalam tajuk baris tanwin di hadapan lah. Tajuk dia samalah. Semua dia kata di sini arahan, dia kata bezakan. Dia suruh kita bezakan. Kita boleh beza dah di antara dhammah dengan dhammatain. Kalau dhammah saja bunyi macam mana? Dhammatain bunyi macam mana? Dia suruh kita bezakan. Nak tengok boleh ke tak? Kalau tak boleh, kita kena baca sampai boleh lah. Tu dia. Kalau tak boleh, jangan duk ubah. Baca tempat yang sama. Sampai boleh beza lah. Okey, kita cuba baca. Uun, bubun, tutun, thusun, jujun, huhun, khukhun, dudun, zuzun, rurun, zuzun, susun, shushun, susun, dudun, tutun, zuzun, u'un, ghurun, fufun, ququn, kukun, lulun, mumun, nunun, wuwun, huhun, yuyun. Okey. Seterusnya muka surat 107. Iqra 4. Masih lagi dalam Iqra 4. Baik, tajuk yang sama. Baris tanwin di hadapan. Atas sini tajuk dah. Baris tanwin di hadapan. Ataupun dhammatain lah. Okey, kemudian dia ajak dah kita. Lepas tu dia suruh kita bezakan tadi muka surat sebelah. Yang ni pula dia nak nilai kita pula. Betul-betul boleh ke tak ni? Boleh ke tak boleh ni? Faham ke tak faham ni? Dia suruh kita baca dengan lancak. Baca bagi lancak. Dia nak tengok, dia nak nilai tengok. Kita betul-betul kuasai ataupun tidak. Kalau masih salah, kena ulang balik. Itulah cara dah. Kalau betul semua, insya-Allah boleh ubah ke halaman seterusnya. Okey, baca dengan lancar. Tijaratun. Panjang. Di sini ada alif mat. Tun. Bunyi macam mana? Tijaratun. Hakimun. Panjang ada ya mat. Bunyi dhammatain macam mana? Ainun. Ain ni pendek dah sebab ya sukun. Kemudian bunyi dhammatain macam mana? Dinun. Sini panjang. Kitabun. Syai'un. Wahidatan. Wahidatin. Beza lah. Fathatain bunyi lain, kasratain bunyi lain. Wahidatun. Dhammatain bunyi lain. Siratan. Siratin. Siratun. Bunyi lain lah. Ton, tin, tun. Bunyi dia beza sikit. Zulumatin. Zulumatun.
samawatin, samawatun, kalimatin, kalimatun, khairan, khairun. Pastikan kita boleh beza lah bunyi bentuk-bentuk tanwin tu, sama ada kasratain, dhammatain atau fathatain. Bagi dia ada beza lah. Okey, seterusnya masih lagi dalam Iqra 4, muka surat 108. 108 Iqra 4. Okey, masih di bawah tajuk baris tanwin di hadapan ataupun dhammatain. Penilaian yang ni dia nak nilai kita. Dia nak nilai kita lah. Kalau kita ada juri lah, juri duk semak bacaan kita. Penilaian dia kata sila sebut dengan jelas. Sila sebut dengan jelas dan lancar. Dia suruh kita sebut apa yang kita dah belajar dah yang lepas. Bermula daripada Iqra 1, 2, 3 dan 4 ya. Yang ni masuk 4 lah. Dia suruh kita baca pula. Dia nak nilai. Yang mana di sini ada mat, ada dhammatain. Jadi dia nak tengok kita baca betul ke tak. Okey, kita cuba baca. Narun hamiyatun. Baik. Di sini panjang lah, ada mat. Run, dhammatain bunyi macam mana? Ha, 2 harakat mat asli. Tun, ada dhammatain. Narun hamiyatun jazaan wifaqan. Di sini kena dengung lah. Di sini fathatain tidak selari bertemu dengan waw. Hukum dia idgham ma'al gunnah. Jadi kita kena masukkan fathatain itu ke dalam waw serta dengung. Jazaan wifaqa. Kalau kita waqaf lah. Tapi di sini kita nak belajar tentang tanwin ni, kita kena baca apa habis. Jazaan wifaqan. Okey. Liyaumin azimin. Tu. Liyau waw sukun kena pendek ni bukan waw mat dah, waw lin ni. Liyaumin azimin ghafurun halimun. Panjang ada waw mat. Ghafurun halimun wa akidu kaidan bi aidi safaratin. Pastikan sebutan tu jelas. Jelas lah. Kadang-kadang baca Quran tak jelas lah. Sebutan tak jelas, baris tak jelas. Tu tak kira tukar huruf ke. Tukar huruf, tukar baris. Jadi kena bacaan kita kena jelas betul. Kalau baris dah fathatain lah, jangan nak sebut yang lain. Sebut pergi elok lah. Tu tak kira makhraj lagi. Banyaklah kesalahan-kesalahan yang kita dapat kesan bila baca Quran. Okey, seterusnya. Okey. Dan ada satu muka surat ni. Kita baca lagi satu muka surat. Yang ni yang second last lah. Yang last sebelah ni. 120 last. Yang ni 109 lah. 110 insyaAllah kita last. Untuk live mana. Baik. Seterusnya masih lagi penilaian. Dia kata sila sebut dengan jelas dan lancar. Narang narang dhata lahabin. Narang dhata lahabin. Di sini kena dengung lah. Fathatain tidak selari bertemu dengan zal. Hukum dia ikhfa hakiki, kena dengung lah. Kemudian na panjang lah. Ada alif mat. Za panjang, ada alif mat. Lahabin. Kalau kita baca semua, bin lah, bunyi bin. Narang dhata lahabin. Okey, seterusnya. Fiha. Fiha ni panjang, fi ni panjang, ha panjang, mat ada mat. Fiha ainun jariyatun. Ain pendek, ya ni pendek, ya lin ni. Nun dhammatain 99 bertemu dengan jim. Ikhfa hakiki dengan 2 harakat. Fiha ainun jariyatun. Ja panjang, mat. Tun bunyi dia tanwin macam mana. Tadi dah belajar lah. Okey, seterusnya qulubun yawma idzin wajifatun. Qulubun yawma idzin wajifatun. Qulu panjang ada mat. Bui di sini kena dengung. Dhammatain 99 bertemu ya idgham ma'al gunnah.
masukkan dhammatain ke dalam ya serta dengung. Yaw pendek, waw sukun kena pendek. Yauma idzin kasratain tidak selari bertemu waw. Idgham ma'al gunnah, masukkan kasratain ke dalam waw serta dengung 2 harakah. Wa 2 harakah mat asli. Ni ada limat. Wajifatun tun, dhammatain bunyi macam mana. Okey, seterusnya nasiyatin kadhibatin khati'atin. Na panjang ada mat. Siyatin, di sini dengung. Kasratain bertemu kaf, ikhfa hakiki dengung. Siyatin ka panjang ada alif kecil mat. Kadhibatin kha tin, di sini jelas. Kasratain sama selari bertemu kha, izhar. Kadhibatin khati'atin. Kha 2 harakah mat asli. Ti'atin. Baik. Kemudian yankunu li ghulamun. Yaku 2 harakah mat asli. Nuli li 2 harakah mat asli. Ghulamun ada alif mat kecil 2 harakah. Mun tanwin bunyi macam mana. Seterusnya fi dzalika la ayatan. Ni sebab hamzah ni duduk di atas alif macam pendek. Kalau hamzah duduk di tengah ni maka panjang. Di sini hamzah duduk atas alif pendek. Fi dzalika la ayatan. Tu cara bacaan dah. Okey, yang terakhir pada malam ini insya-Allah yang terakhirlah. Muka surat 110. Yang terakhir pada malam ini muka surat 110. Masih lagi dalam Iqra 4. Dia kata huruf bertanda sukun. Arahan dia atas ni. Huruf bertanda sakinah ataupun sukun. Bertanda sukun maksudnya bertanda mati lah. Arahan dia sebutkan sebutkan bunyi huruf bertanda sukun. Sebutkan bunyi huruf bertanda sukun separuh sahaja. Dia suruh bunyi separuh. Ta'kulu. Ta'kulu. Hamzah ni di pangkal halqum lah, makhraj ada. Mu'minun. Hamzah di pangkal halqum bunyi dia. Satu tempat dengan ha. Ha simpul. Ini pula ta lah. It. Makhraj ada di mana? Hujung lidah, belakang gigi kaki atas. It, with, ron, ath. Makhraj dia benar. Sa. Hujung lidah dikeluarkan sedikit. Ath, mathna, uth, muthqalatun. Habda di tengah halqum. Rihlata. Ji'naka. Amanat. Tutla. Mithqala. Ahmada. Yuhyi. Yuhyi ada. Yuhyi ni bukan ya. Patutnya tidak ada mat di sini. Yuhyi ya mat bukan alif mat ni. Yuhyi. Baik. Jadi pastikan kita tahu makhraj dia lah. Kita keluarkan ataupun bunyikan huruf tersebut di makhraj dia. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah sekadar itu dulu live kita malam ini. Yang mana malam ni kita masuk Iqra 4 lah. Bermula daripada awal jadi sampailah muka surat 110. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang telah saya kongsikan pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat faham lah. Walaupun tak faham semua pun, faham sikit-sikit pun dah alhamdulillah. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam belajar tentang Al-Quran. Jadi kita belajar tentang bacaan Al-Quran ini adalah satu cabang daripada ilmu lah. Ilmu ni berpuluh-puluh cabang lah. Ilmu Al-Quran ni berpuluh-puluh cabang. Jadi antaranya ilmu yang kita belajar malam ni lah, iaitu ilmu cara nak baca Quran. Itu satu daripada beberapa puluh cabang lagi. Banyak lagi ilmu tafsir, ilmu nahwu, saraf, tauhid, fiqh, semua tu main daripada Quran lah. Apa lagi? Tasawuf,
sirah dan sebagainya, semua tu mai daripada Quran. Jadi kita belajar ni baru satu cabang, iaitu ilmu cara nak baca Quran. Banyak lagi ilmu lain yang belum kita belajar, dan kita berazam insya-Allah kita akan belajar lah pelan-pelan cakap mana yang mampu insya-Allah. Jadi minta tolong share lah live, setiap kali live yang saya buat minta tolong share lah, sebab ramai lagi yang tak tahu ni, ramai lagi yang tak tahu lah. Baik, insya-Allah kita akan bertemu lagi, jika dipanjangkan umur kita akan bertemu lagi pada malam esok insya-Allah, jika tidak ada apa-apa halangan lah. Baik, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Baik, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.